Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Semati setara pengacara majlis Barisan Kepimpinan Surau Al-Amin, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali alhamdulillah saya memanjatkan puji dan syukur setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini saya dapat sampai ke surau tuan-tuan. Rupanya surau tuan-tuan ni jauh sangat ke dalam tuan-tuan. Saya diingatkan Seri Astana hak ujung tu. Rupanya Allah. Saya ada abang kat driver saya jaga berik sama kut lajak pergi akhirat terus lagi ni kan. Ni adik sikit pada Tanjung Piai ya tuan-tuan ni. Penghujung dunia dah. Jadi alhamdulillah dapat sama-sama saya sampai ke surau tuan-tuan. Saya minta maaf sikitlah, lambat sikit. Sepatutnya kita tazkirah selepas rakaat yang keempat. Jadi saya sampai agak lewat, jadi kita tazkirah lepas witir lah. Saya lebih selesa tazkirah lepas witir ni tuan-tuan ni. Lepas tazkirah kita boleh balik terus. Boleh tak kita tutup pintu tu? Tak apa nak dengar suara anak-anak kita yang ni. Boleh tak kita tutup pintu tu? Mereka nak berlari belah sana tak apalah. Bagi mereka berlari budak-budak tuan-tuan ni. Budak-budak dia berlari tak ada masalah. Hak pelik kalau mak dengan pak budak tu berlari. Tu baru dia pelik. Jadi saya lebih selesa tazkirah ni. Kita balik terus lah. Agak ambil masa terlewat 40 minit pun tak ada masalah. Ni kadang-kadang duk tazkirah lepas 4 ni kadang-kadang terlajak sikit lah 45 minit ke apa. Ada orang dia tengok kita lagu nak telan kita. Jadi saya tahu kadang-kadang niat tuan-tuan ni buat lepas 4 tu nak kepung hak mana yang tak pernah dengar tazkirah ni bagi dia dengar. Saya punya pandangan, puak ni hang kepung bila kok mana pun, mau dia tak mau dengar, dia tuang balik serba tu lah. Betul ke tak? Buat lepas Isya. Harapan nak kepung. Dia haram tak main, dia kata kat bini dia pergi lewat sikit tak apa, lepas baru nak mula tazkirah. Ni alasan. Buat lepas 4. Dia tuang balik, dia bak kat bini dia lepas 4 kita baliklah, kita sambung lagi 4 di rumah. Lepas duk tazkirah, dia tak dengar serba tu lah. Hak nak balik, pergi balik, tinggal nak dengar sudah. Setuju? Saya lebih senang lagu tu ya tuan-tuan, kita duk zaman perang. Ni bukan zaman nak bujuk-bujuk dah, nak dengar-dengar tak mau dengar sudah. Betul tak? Ni bukan zaman nak bujuk-bujuk, nak dengar-dengar tak mau dengar sudah.
Kan? Jangan duk ingat orang yang dah dengar. Kadang-kadang dia tak mau dengar. Dia marah orang, dia kata apa? Lama-lama ingat. Hang tak mau dengar, pergi balik. Jadi buat lepas witir ni, tinggal hak betul-betul nak dengar ya. Ada yang nak dengar ada, tapi dia ada kerja, dia nak balik. Lagi senang lah. Kan? Kita tak mau nak paksa-paksa orang. Jadi malam ni tuan-tuan, saya pun tak mau ambil masa yang lama lah. Sebab bini saya pesan, tazkirah jangan lebih pada 45 minit. Saya orang ingat tak apa, bini saya pesan, saya kena dengar lah. Jadi malam ni saya nak mulakan lagu ni ya tuan-tuan ni. Tak mau nak cerita panjang-panjang lah. Saya nak mulakan lagu ni ya malam. Kita dah duduk pada hari yang keberapa dah Ramadan? Hari yang ketiga. Masuk saja maghrib. Kita dah masuk hari yang ketiga Ramadan. Ramadan ni dia kok mana pun dia akan habis sebulan. Tuan-tuan jangan duk risau. Dan tuan-tuan jangan duk kelang kabut nak raya. Raya ni kok mana pun dia akan main. Tuan-tuan seronok pun satu Syawal dia akan main lepas Ramadan habis. Tuan-tuan tak seronok pun satu Syawal dia akan main bila Ramadan habis. Betul ke tak? Jangan duk kalut. Dengar hari-hari pun raya ni habis Ramadan baru boleh sambut. Dia bukan jenis tuan-tuan duk pusing lagu raya setiap hari. Minggu depan dah boleh raya. Dia bukan mangsa lagu tu. Ada orang dia duk dengar lagu raya dah. Haru sungguh tuan-tuan ni. Tarawih baru 3 malam dia dengar lagu raya dah. Kacau. Hak jenis ni pun ada. Seri Astana pun ada. Tengok tuan-tuan baik ke semua. Kan Kok Diang tempat saya pun ada, tempat-tempat canggih dia duk dengar lagu raya dah. Dia duk dengar lagu raya. Saya nak abang raya ni tuan-tuan pulun pun dia main, tuan-tuan tak pulun pun dia main. Jangan duk risau. Pi tembak baju raya dah pun bukan boleh raya lagi. Tak kalut nak beli baju raya pun tak raya lagi. Maklum, Ramadan ni dia akan habis. Kok mana pun dia akan habis. Masalahnya kita nak dan perhabis Ramadan ataupun tak dan. Hak ni masalah kita. Ramadan dia kok mana pun dia akan habis. Tapi yang masalahnya kita sama ada nak dan perhabis Ramadan ataupun tak dan nak perhabis Ramadan. Masalah tu dia duduk tang kita. Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan, lah tuan-tuan sambut Ramadan, tuan-tuan ada berapa plan? Satu plan ke dua plan? Plan A dan plan B. Para ulama-ulama dulu ni, bila masuk Ramadan, mereka ada dua plan. Mereka ada plan A, mereka ada plan B. Lah ni kita lagu mana? Ada tak plan A dan ada tak plan B? Tak faham Ustaz, tak duk cerita plan A, plan B pula dah Ramadan ni. Kuih celaru dah ustaz-ustaz ni pun lepas Covid ni dia pelik-pelik. Dengar bagi habis lu, jangan duk menyampuk. Ulama dulu dia ada dua plan. Plan A dan plan B. Apa dia plan A Ustaz? Plan A tuan-tuan buat. Ustaz, saya bila Ramadan masuk, yang ni saya akan buat Ustaz. Amal ibadah ni saya akan buat. 1 yang ni, 2 yang ni, 3 yang ni, 4 yang ni, 5 yang ni. Yang tu hang boleh perhabis kalau hang dan perhabis dengan Ramadan. Lah persoalan yang saya nak tanya malam ni, kalau kita ni Allah Ta'ala jemput di tengah-tengah Ramadan, apa plan kita tuan-tuan? Ramadan dia akan habis. Kita yang tak tahu dan habis ke tak? Ramadan dia akan habis. Masalah ni duduk tang kita. Sama ada kita nak dan perhabis Ramadan ataupun kita tak dan nak perhabis Ramadan. Kalau kita tak dan nak perhabis Ramadan, contoh kita dan 10 hari Ramadan, 20 lagi kita tak dan, kita meninggal. 20 hari Ramadan yang berbaki ni, lagu mana tuan-tuan nak ambil manfaat daripada dia walaupun selepas ketiadaan kita. Ni yang saya nak minta kita renung malam ni.
Saya nak cerita satu pengalaman yang saya nak bawa malam ni, tajuk ni tuan-tuan. Yang saya nak kupas ni sebab saya terkesan dengan suatu benda yang berlaku dekat saya 2-3 minggu lepas. Saya duk cari dana untuk majlis berbuka puasa kepada 4 buah ma'had tahfiz yang bekerjasama dengan Yayasan Ar-Riyadah. Saya sebagai ketua pegawai eksekutif CEO Yayasan Ar-Riyadah ni, saya duk cari dana lah nak buat majlis berbuka puasa 4 buah ma'had tahfiz yang duduk di bawah kami ni. Agak berat, agak susah, agak dhaif. Jadi yayasan akan support buka puasa ni apa? Saya duk cari-cari duit. Baru ni tuan-tuan, mai seorang bekas pegawai daerah jumpa dengan saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak jumpa ustaz, boleh tak?" Saya kata, "Boleh. Datuk, mai di pejabat." Dia pun mai di pejabat saya. Dia tanya, "Ustaz, majlis buka puasa tu berapa yang ustaz perlu?" Saya kata lebih kurang 100 orang, satu orang RM6, sehari RM600. Sebulan dekat 17-18 ribu jugalah. Dia kata, "Ustaz, ni saya nak bagi RM3 ke saya." Dia kata, "Yang ni ustaz gunalah. Tampung-tampung majlis berbuka puasa setiap hari pelajar-pelajar tahfiz ni. Nah, saya bagi ke ustaz." Saya pun tak bawa. Lepas tu dia tanya saya pula, "Ustaz, dekat yayasan ni tak buat majlis apa-apa ke?" Saya kata, "Ada, Datuk." "Bila ustaz?" Saya kata 26 hari bulan 4. Saya nak buat sambutan Maulidur Nuzulul Quran, nak buat majlis buka puasa. Dia kata, "Ustaz, yang tu saya nak ambil bahagian. Ustaz jangan duk kelang kabut. Yang tu saya akan sponsor semua." Alhamdulillah. "Yang tu saya akan bagi duit. Masuk Ramadan, saya akan bagi duit." Saya pun alhamdulillah. Dia kata, "Ustaz, saya boleh tak mai buka puasa?" Saya kata, dia alu-alukan lah. Dah Datuk yang nak buat, bukan Datuk tak boleh mai kot. Kalau macam tu ustaz tak payah fikir lah duit, saya bagi barang tu lah. Ustaz tak payah fikir, saya buat main makanan. Lagi bagus. Saya kata, tak ada fikir. Sembanglah dia kata, tahun ni seronok ustaz. Ramadan tahun ni tak macam tahun lepas lah. Teruk apa semua simang-simang balik. Masa tu tak Ramadan lagi. Balik tuan-tuan, lebih kurang seminggu, saya pun dapat panggilan daripada dia. Saya pun angkat. "Assalamualaikum Datuk." Naik nombor telefon dia. "Waalaikumsalam Ustaz, saya ni isteri Datuk sekian-sekian." "Ya Datin, ada apa?" "Nak maklum kau Ustaz, Datuk meninggal pagi tadi." Datuk dah meninggal dia lepas subuh dan akan ke bumi selepas solat fardu asar. Tuan-tuan faham saya nak bawa? Saya pun pergi ziarah dia apa semua. Datuk ni dah tak masuk Ramadan. Dia dah tak masuk Ramadan baru ni. Dan ke tak tuan-tuan? Tak dan, dia meninggal. Tapi dia dan buat tak bekalan Ramadan ni untuk dia terima dalam kubur? Dia dan buat tak? Dia bagi RM3,000 sebagai majlis berbuka puasa anak-anak tahfiz. Dia tak dan puasa Ramadan tahun ni. Tapi dia ambil yang Nabi kata, barang sesiapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa, orang makan makanan tu, pahala orang puasa ni Allah Ta'ala anugerahkan kepada kawan tadi, tanpa Allah Ta'ala mengurang sedikit pun pahala orang berpuasa. Dia dapat ke tak? Dia dapat ke tak? Walaupun dia tak dan masuk dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, dia dah ada plan B. Tuan-tuan dan saya, maklum, ada tak plan B ni? Saya nak tanya. Kita ada tak plan B ni tuan-tuan? Sakan anak-anak kita tu no. Tuan-tuan biar abang dia slow sikit lah. Jangan duk riuh macam Ukraine dengan Rusia lah. Boleh. Buat lagu mana? Pok-pok mereka membuat macam tu dulu ni kan. Jangan duk marah kat dia. Abang kata, hamba slow sikit lah. Abang dia tolong abang dia tak. Slow sikit lah. Jangan duk deras sangat.
Kan seria lagi saya kalau dia dengar ayuh-ayuh lagu tu. Lagi saya pergi main sama dengan dia lagi tuan-tuan. Hak tu yang saya risau. Lagi tuan-tuan tengok ustaz tak ada, saya ada pergi main dengan dia sama lagi. Adik-adik yang duduk sebelah tu, slow sikit boleh adik-adik? Slow sikit lah. Baik. Slow sikit lah. Mereka nak main-main lah. Jadi slow sikit lah. Yang ni yang saya maksudkan tadi maklum-maklum. Kita ni nak berhadapan dengan Ramadan ni tuan-tuan. Banyak di kalangan kita yang hanya ada plan A. Plan A itu akan berjaya bila mana kita, Allah Ta'ala izin, habiskan Ramadan bersama-sama dengan Ramadan. Lah ni saya nak minta tuan-tuan menyediakan payung sebelum hujan. Buat persiapan. Takut-takut Allah Ta'ala jemput kita di tengah jalan. Tak sempat kita nak habiskan Ramadan tahun ni. Yang ni yang kita kena buat. Boleh? Boleh tuan-tuan? Yang ni yang pertama saya nak pesan kat tuan-tuan malam ni. Yang kedua saya nak pesan kat tuan-tuan malam ni. Ramadan tahun ni tuan-tuan, tolong tuan-tuan masuk dia, tolong tuan-tuan duduk di dalamnya dengan memenuhi Ramadan ni dengan ibadat. Jangan memenuhi Ramadan ni dengan adat. Yang ni saya minta yang kedua. Sebab ramai di kalangan kita yang masuk Ramadan dengan adat. Dia tak sambut Ramadan dengan ibadat. Yang ni masalah. Tuan-tuan cuba cek tengok maklum, cuba cek tengok maklum. Maklum, cuba cek tengok maklum. Lah ni kita masuk Ramadan ni, kita sambut Ramadan ni dengan ibadat ataupun kita sambut Ramadan ni dengan adat. Cuba tanya diri kita. Sambut dia dengan adat ataupun sambut dia dengan ibadat? Saya rasa dalam Bandar Seri Astana ni pasal apa ni? Pasal I nak. Pasal I ni pun kira pasal akhir zaman lah kot, dekat-dekat penghujung dah ni. Saya masuk, saya kata jauh nak mampuih ni. Dia pun tak tahu lagu ni, saya kata. Saya ada ingat kat Kok Diang Ulu dah. Tuan-tuan Ulu lagi yo. Tuan-tuan ada pandang kami orang Kok Diang sebelah mata. Tuan-tuan dalam lagi yo. Ni pasal I lah. Ada lagi yang penghujung? Tak ada. Betul saya kata ni penghujung tuan-tuan. Tuan-tuan gelak. Saya yakin dan percaya dalam fasa I ni pun ada perangai lagu Kok Diang. Hak jenis semayang tak, puasa tak tinggal. Ada tak jenis tu? Ada tak? Ada. Yang tuan-tuan dia buat jegit tengok saya ni pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat saya takut dah. Menteri pun saya lawan tambah tuan-tuan kan? Jangan dia buat jegit lagu tu belum. Orang Kok Diang kata no good. Banyak dah dia jegit saya lagu tu. 3 hari lepas jegit kena Omicron. Jaga tuan-tuan kan. Dengan ustaz lain tak boleh buat main. Ada tak tuan-tuan hak jenis dalam masyarakat kita? Hak semayang tak pernah buat. Puasa tak pernah tinggal. Ada tak? Ada. Kawan saya lagi canggih. Dia tengok live malam ni dia marah dia membibi ya. Saya nak kata juga. Tapi saya tak mahu abang nama abang. Dia lagi canggih tuan-tuan kawan saya ni. Saya pun tak tahu dia ni mazhab apa. Nak kata Syiah pun tak, Wahabi pun tak. Lagu mana ustaz? Subuh tak pernah sembahyang, duha tak pernah tinggal. Lagi canggih. Ada kawan saya seorang tu ada melak. Subuh tak pernah sembahyang, duha tak pernah tinggal. Saya kata hang ni kok mana? Dia kata tak ustaz duha nak bagi murah rezeki. Pasal dia ni kaki meniaga. Murah mai kok mana kalau wajib tak buat? Subuh tarawih tak pernah tinggal. Hak 5 waktu haram tak nak buat. Dia mai tarawih. Orang buat 8 dia marah. Nak 20. Tapi hak 5 waktu haram tak pernah buat. Saya heran tunggu tuan-tuan. Marah. Boykot surau. Aku tak bilang surau apa. Awak. Lepas aku nak 20. Oi, tuan-tuan. Berkelain ke 8-20. Berkelain.
Ni saya nak abang. Tuan-tuan nak berkelain buat apa? Surau tuan-tuan buat 8. Kalau ada yang nak buat 20, baliklah sambung di rumah 12. Betul ke tak? Surau buat 20, hang nak buat 8, habis 8, baliklah. Yang duk ingat ke orang macam apa? Masalah kita ni suka berkelain. Surau buat 20, dia nak buat 8, habis 8, balik. Dia kata memanglah nak balik, masalah geng 20 ni lah. Masalah apa pula? Habis 8 duk beralih tengok kami, nak balik pun tak senang. Ha ni masalah geng 20 juga. Yang duk tengok apa geng 8 nak balik. Ha ni perangai ni tak apa nak elok juga. Habis-habis tu imam doa walhamdulillahi rabbil alamin. Beralih duk tengok. Kacau. Kadang-kadang ni surau tuan-tuan ni saya okey lah. Sebab maklum-maklum dia duduk belah no wartawan-wartawan tu. Ada masjid, geng-geng hak duduk belakang tirai tu. Kadang-kadang geng depan tak tengok, lepas buat laporan. Hak geng belakang tirai jarang. Balik dia abang kali dia abang tahu tak siapa haduk rajin balik awal? Tahu siapa dia? Hak geng lebih depan. Laki dia kata siapa dia? Allah, Bang Mat. Contoh Mamat. Mat ni pula saya ingat laki dia sama-sama nak rebut setiausaha surau kan. Dia kata duk mayang 8 tu pun gagah nak rebut daripada aku. Aku 20. Ha ni geng belakang terai. Tapi maklum-maklum ni tak terlibat pasal duduk belah tu. Ni tuan-tuan ada hak jenis puasa haram tak? Semayang tak pernah, puasa tak pernah tinggal, semayang haram tak? Saya heran dah tuan-tuan. Sembahyang ni tuan-tuan, dia kunci kepada ibadah. Saya selalu buat contoh mudah. Sembahyang ni, dia ni adalah akaun kepada ibadat. Tuan-tuan nak buat ibadat, akaun kena ada. Lah saya nak tanya Pak Long. Pak Long bawa duit pergi ke bank, nak simpan duit dekat bank. Tapi akaun bank tak ada, nak buat lagu mana? Nak simpan duit dekat bank, tapi akaun tak ada, nak buat lagu mana? Boleh tak simpan duit? Bawa duit 5,000 pergi dekat bank, tapi akaun bank tak ada. Nak simpan lagu mana? Kawan yang duk jaga akaun kata bagi nombor akaun Pak Long, tak ada. Lepas tu Pak Long nak main apa? Nak simpan duit ni. Nombor akaun, tak ada. Kawan tu kata, Pak Long, bukan saya nak suruh polis main ambil Pak Long tak dengan Yasin Sulaiman sekali kot, kata. Cek yang jin tu. Pak Long ni di bawah pengaruh ketum kacak Korea ni. Dia kata, tak, yang ada cakap lagu tu apa, aku tampak lagi aku nak simpan duit. Tak, Pak Long, akaun ada lah. Tak ada. Okey, tak apa dah Pak Long, main kita buka akaun. Tak mau. Aku bukan nak main buka akaun, aku nak main simpan duit. Kacau tuan-tuan. Hak ni baru serupa geng. Hak puasa tak pernah tinggal. Semayang haram tak nak buat. Lagu Pak Long ni. Dia tak Pak Long? Ha? Tuan-tuan, saya pelik. Hak jenis ni yang saya kata ni. Dia sambut Ramadan dengan adat ke dengan ibadat. Solat 5 waktu tu tuan-tuan duk dengar ustaz-ustaz duk cerita, Nabi naik ambil direct daripada Allah. Solat, puasa Allah Ta'ala turunkan kefarduannya melalui Jibril. Mana lima? Dalam Al-Quran perkataan solat Allah Ta'ala ulang dengan perkataan puasa, yang mana lebih banyak tuan-tuan? Tapi pasal apa yang kita duk tinggal yang Allah Ta'ala bagi direct dekat Nabi, yang Allah Ta'ala fardukan melalui perantaraan Jibril, yang ni kita jaga sangat? Dia kata tak, bukan lagu tu Ustaz. Sembahyang tu tiap-tiap hari, yang ni setahun sekali pula dah. Hak jenis AJK fatwa ni yang tak dilatih ni. Dia kata tak apa Ustaz, jangan duk ingat Allah Ta'ala pun faham. Ingat Allah Ta'ala pak nak-nak. Kalau dia faham dekat hang. Ni saya nak minta yang kedua, masuk Ramadan dengan ibadat.
Sambut Ramadan dengan ibadat. Jangan sambut Ramadan dengan adat. Boleh ke tak? Ha. Buang-buang perangai-perangai dulu ni, buang Pak Long ni. Buang-buang, kita ni bukan kuih muda, kuih tua belakang dah. Tengok tuan-tuan pun perasan ramai agak nampak lagu tahun depan tak ada anda Ramadan. Tak percaya, tangkap gambar tengok malam ni. Tangkap gambar. Tahun depan saya mai kita buat macam gambar 6 jahanam tu panggah. Mana tak ada kita panggah. Tolonglah, saya nak minta dah, tolonglah. Tak mau dah duk sambut Ramadan dengan adat. Sambut Ramadan dengan ibadat. Sebab tu senarai apa dia ibadat yang kita nak buat ni. Senarai banyak-banyak ni. Ni dia yang aku nak buat tahun ni. Aku tak mau main-main dah. Ni aku nak buat. Wajib untuk diri aku tiap-tiap malam tahajud. Qiyamul lail. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ni aku tinggal dah tahajud. Yang kedua aku nak buat apa dia? Setiap hari aku nak baca Quran. Aku tak mau dah Ramadan tu berlalu tanpa aku hiasinya hari-hari Ramadan dengan bacaan Al-Quran. Kalut kok mana Pak Long tak ada baca Quran setiap hari ni? Kalut tang mana? Tak boleh buat banyak, kena buat juga walaupun sikit, jangan tinggal terus. Allah, saya berkata tak lah ustaz, oi, nak baca sejuih sehari Allah, tak ada. Bukan takat tuan-tuan, saya pun tak ada. Cuma saya nak minta paling korang semuka sehari, boleh ke tak? 7 minit ya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalna. 7 minit ya mau lagu tu. Saya tak lancang ustaz, kokak-kokak. Mau kokak-kokak, buh 2 baris sudah. Jangan berbuh semuka. Sehari orang baca semuka 7 minit, orang baca semuka 7 hari. Buh 2 baris sudah. Padan dengan kokak-kokak hang tu. Tahu kokak. Nak lajak walama tu pun bukan main lama sangkut. Walam aduh. Wei. Walam nak sebut walama wa bata wa lam bata min syada bata ma la eja boleh nak sebut tak reti lakin dia duduk tepi laki tu pun wal padang pasiru macam tengok lagu tu bunyi tak dia kata jahanam. Yang ketiga tentang dok ni nak habis dah setengah jam ya. Kan? Setengah jam kan, tazkirah selalu setengah jam kan. Sebab mereka payment dekat setengah jam ya. Yang ketiga, saya nak pergi Kuala Lumpur pula ni tuan-tuan. Bukan saya nak balik Kodiang, saya nak pergi KL. Esok pukul 9 pagi saya ada program di KL. Ni saya nak ni tuan-tuan tak apa nak balik duduk ujung tu ya. Saya nak silap-silap Seriau, saya tak siap untuk Seriau. Saya kata kat driver dia hancam betul-betul jalan tu. Takut subuh esok kita duk main kat dalam ni lagi ni punya dalam ni. Seriau. Masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan. Lagi nak keluar tak tahu. Tak tahu subuh duk kat ni lagi. Cari tak jumpa. Yang tuan-tuan memang duduk dalam tarah ni siapa suruh tuan-tuan. Tu pun belagak balik kat kampung. Duduk mana Sungai Petani. Cih. Belagak ngah. Mau lambat lepas orang tanya ya. Duduk Sungai Petani. Lambat long nak buat tengok saya lagu tak puas hati saya bah. Yang ketiga, saya nak minta tuan-tuan Ramadan tahun ni, saya nak minta yang ni saya nak minta tolong tolong buang-buang perangai-perangai huduh tu boleh tak? Boleh tak? Tuan-tuan nak duduk tempat elok, tuan-tuan pergi pakai baju buruk, lagu mana tuan-tuan? Ramadan ni maklum Imam Ghazali kata nak masuk Ramadan buat persiapan seolah-olah kamu nak masuk istana. Ni nak masuk Ramadan ni seolah-olah nak masuk istana. Istana kami dak kami astana lebih kurang lah. Bayangkan kalau ni tuan-tuan raja panggil kita.
Sampai mai kak no urusan Seri Paduka Baginda. Hoi, mai sorak no. Mai, posmen nanti urusan Seri Paduka Baginda. Bini dia kata, abang ni raja hantar surat bawa pula kat abang ni. Buka-buka surat zaman. Haram tunggu dia kata kan. Urusan Seri Paduka Baginda juga. Ni mai ni sambul surat ni mai daripada istana. Mai ni istana cok Allah. Ada apa ni? Koyak-koyak tengok. Surat daripada unit protokol kata ni, hang sekian-sekian hari bulan kena mai istana. Raja nak bagi bingat apa ni PJK apa kat hang ni. PJK apa? Perut jungil ke depan tu apa dah daripada depan tu. Surat tu sampai 1 bulan setengah sebelum tarikh. Rasa tuan-tuan nak buat lagu mana ni nak masuk istana ni? Allah. Hurung surat tu rata pergi tunjuk sampai lunyai. Nak abang korang dia nak dapat PJK. Kawan bekas JKK. Duk hurung surat tu. Ni abang baca angak. Ha, orang buat tahu aku siapa. Oi, depa kata hang nak dapat pingat. Ha. Dulu hangpa diingat aku lekeh. Sampai lasam surat tu. Lasam surat tu. Ni dia dah buka ni. Nak kena pakai baju lagu mana? Boleh pakai ikut dan Nabi istana. Boleh ha? Pakai kurban mai tarawih malam ni boleh ha? Kancing baju haram tak benar? Lubang ada 5, kancing ada 1. Ha? Lah tuan-tuan gelak siapa? Saya ada cerita tu berlaku kita. Lubang 5, kancing 1. Tanya dia mana ada 4 belum? Kena COVID, kuarantin di rumah dia kata. Hak ni yang negatif pun dia kata. Cakap pandai. Jenis geng di ujung dunia cakap pandai kan. Mau leke-leke tak boleh duduk kau ni, hati kena kental. Ha, tuan-tuan tahu tak saya duk baca ni, tuan-tuan duduk ni tempat ni dulu. Komen ni duk pencung kepala atas ni tuan-tuan ni. Ni hak tuan-tuan mai duduk ni. Sebab tu saya nak mai saya tengok muka tahu ni jenis jiwa kental ni. Ni hantu pun saya dengan tuan-tuan. Jawapan mesti ada. Pak lagi kena kuarantin. Boleh ngalung lagu tu eh. Oi, jangan. Nak bi kena tengok baju lagu mana. Abang kena pakai baju hitam ni dia kata. Shoot Melayu hitam. Nak dia kata tak dah lah mak bagi samping dah. Pak dah merlik dah. Buh samping tu dah dia kata. Memang nak buat shoot Melayu hitam kan. Pak dia apa hitam mengelok kan. Bubuh samping ni aku tengah tu. Kena beli dia kata anu tak ada pakai lagu tu mana.